Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, pengajian kita ataupun perkongsian ilmu kita pada kali ini dalam bidang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menggunakan kitab Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mudu Ta'min Negeri Perak. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang kasih sekalian, kita sambung tajuk peringkat pertahanan negara Islam. Kita masih lagi memperkatakan tentang perang Uhud. Sebagaimana kita sedia maklum, perang Uhud berlaku pada hari Sabtu bersamaan dengan 7 ataupun 11 Syawal tahun ketiga Hijrah, bersamaan dengan 26 Mac tahun 625 Masihi. Ianya berlaku kerana dendam kafir Quraisy terhadap tentera Islam kerana mereka kalah teruk di dalam peperangan Badar sebelum ini. Jadi terakhirnya peperangan Uhud ini dengan ramainya di kalangan tentera Islam terkorban. Dinyatakan di dalam kitab Sirah Rasulullah SAW, seramai 70 orang tentera Islam yang terkorban, yang syahid dalam peperangan Uhud. Manakala di pihak tentera kafir Quraisy seramai 23 orang. Melihat kepada jumlah ini memberi tunjuk kepada kita bahawa tentera Islam kalah. Walau bagaimanapun, mereka tidak berjaya membunuh Rasulullah SAW dan menawan kota Madinah. Seramai 70 orang yang terkorban itu, salah seorang daripada mereka ialah bapa saudara Rasulullah SAW sendiri, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau telah dibunuh oleh seorang hamba yang bernama Wahsy. Karena terkorbannya Sayyidina Hamzah, beliau dikatakan mendapat gelaran Sayyidus Syuhada, iaitu orang yang penghulu orang yang mati syahid. Kerana keberaniannya di dalam peperangan, beliau Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu digelar sebagai Asadullah, iaitu singa Allah. Seorang yang berperibadian mulia ketika sebelum masuk Islam lagi, di mana beliau tidak terikut ataupun melakukan adab-adab atau perangai jahiliah, seperti beliau tidak berjudi, tidak berzina, tidak berpoya-poya seperti mana orang lain. Jadi Wahsy telah membaling tombak dan lalu mengenai tulang rusuk Sayyidina Hamzah. Maka Sayyidina Hamzah rebah syahid di medan Uhud. Kemudiannya, selepas peperangan, datang Hindun, iaitu isteri pada Abu Sufyan. Beliau telah membelah dada Sayyidina Hamzah dan merentap keluar hatinya, lalu dikunyah dan diludahkan semula. Beliau lakukan begitu kerana perasaan dendamnya terhadap Sayyidina Hamzah. Apabila Rasulullah SAW dan para sahabat keluar mencari korban perang, ketika mana Rasulullah bertemu dengan jasad
Sayyidina Hamzah, beliau sangat sedih melihat kepada kekejaman yang dilakukan atas tubuh Sayyidina Hamzah. Seterusnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya mengumpulkan para syuhada dan dikebumikan mereka dengan pakaian yang mereka pakai ketika perang tersebut. Di dalam kitab Fiqh Sirah, Dr. Said Ramadan membawakan hadis tentang perkara ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar para syuhada dikebumikan sekali dengan darah mereka dan tidak disembahyangkan ke atas mereka. Baginda telah mengkebumikan 2 orang dalam satu lahat. Dari sinilah para ulama telah mengambil hujah dan dalil bahawa orang mati syahid di dalam peperangan ataupun pertempuran jihad tidak perlu dimandikan dan tidak disembayangkan, malah dikebumikan sekali dengan darahnya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengulas tentang hadis berkenaan dengan tidak disemayangkan ke atas orang-orang yang mati syahid ini. Hadis yang taraf mutawatir. Apa maksud hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh ramai di kalangan para sahabat, maka ia menjadi hujah atau dalil yang kuat bahawa tidak disemayangkan orang-orang yang mati syahid. Kemudian berkaitan dengan Rasulullah mengkebumikan 2 orang yang mati syahid dalam satu lahat, maka ia juga menjadi dalil bagi para ulama bahawa mengharuskan mengkebumikan dalam satu lahat lebih daripada seorang jika darurat. Kalau tak darurat, maka ia tidak diharuskan. Saudaraku yang kasihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyelia pengebumian para syuhada, dan kemudian baginda bersabda, "Aku menjadi saksi akan siapa yang tercedera kerana Allah. Allah akan membangkitkan semula dengan cecair berwarna yang menyerupai darah pada lukanya, tetapi berwangian kasturi." Jadi ini di antara kemuliaan yang didapati orang yang mati syahid. Rasulullah menjadi saksi dan darahnya berbau wangi kasturi. Kemuliaan orang yang mati syahid ini juga dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 169 hingga 171, di mana dalam ayat ini menyebutkan bahawa orang yang mati syahid itu, kita nampak mereka mati, tapi sebenarnya mereka hidup di sisi Allah SWT dan sentiasa mendapat rezeki daripada Allah. Kemudian mereka hidup dalam keadaan riang gembira. Jadi saudara sekalian, eloklah kita menanamkan keinginan untuk mati syahid dan berdoa untuk mati syahid, sebagaimana doa yang selalu orang doakan, Allahumma ja'al dinana dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamul mu'minin wa salatana salatu khasyi'in
وعملنا عمل الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وموتنا بموت الشهداء. Apa maknanya? Wa mautana, mati kami, ya Allah matikan kami atau kematian kami sebagai kematian para syuhada. Ini doa untuk mati syahid. Dan sebagaimana Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan dalam kitabnya, keinginan ini bagus, perlu, elok, karena dia bersandarkan kepada hadis Nabi SAW, riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, man sa'alallah asy-syahadah bisidqin ballaghahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Sesiapa yang benar-benar menginginkan mati syahid di jalan Allah, Allah telah menyampaikan dirinya kepada derajat para syuhada meskipun ia mati di atas pembaringan. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk beramal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.